Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah dapat kita bersua lagi pada pagi ini dalam topik yang begitu baik. Topik kita yang kita akan bincang dan bahaskan pada pagi ini insya-Allah COVID-19 dan kesannya terhadap hak nafkah dan hadanah. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, terutama sekali Yang Ma'arif Datuk Dr. Muhammad Haji Naim bin Mukhtar yang telah memberikan keizinan kepada saya untuk kita sama-sama berkongsi pandangan berkaitan tentang topik yang kita nak bahaskan pada pagi ini. Dan tidak lupa juga kepada Puspanita Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan tidak lupa juga kepada Jabatan Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan dan juga Mahkamah Syariah Negeri Melaka yang sama-sama kita pada pagi ini insya-Allah membincangkan tentang topik ini, terutama berkaitan dengan nafkah dan hadanah dalam keadaan pandemik COVID-19 pada masa ini. Sebagai muqaddimahnya, maka hendaklah kita sama-sama menghayati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mu'minin yuhibbul akla ma'al awladi nadahu malakun min tahtil arshi. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mana-mana orang lelaki yang beriman dan sukakan makan beserta dengan anak-anaknya, maka para malaikat yang berada di bawah arasy Allah akan berkata, wahai hamba Allah, mulakanlah amalan kamu, faqad ghafarallahu laka dzunuba kullaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan segala dosa kamu. Mana duduk di dalam ataupun makan bersama dengan anak-anak, bersama dengan ahli keluarga, mempunyai satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat juga riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul mu'mina wa yuhibbu ahlahu wa waladahu wa ahabbu syai'in ila Allah ta'ala an yara ar-rajulu ma'a imra'atihi wa waladihi ala ma'idatin ya'kulun fa idza ijtama'u 'alaiha nazara ilaihim birrahmati lahum fayaghfiru lahum qabla an yatafarraqu min mawdi'ihim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya bahawa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat suka kepada orang yang beriman, yang mana orang beriman ini sayang pada ahli keluarga dia, sayangkan anak dia. Wa ahabbu syai'in ila Allah, sesuatu yang paling disukai oleh Allah taala, an yara ar-rajula, bahawa ia melihat seorang laki-laki, ma'a imra'atihi wa waladihi, berserta dengan isterinya dan anak-anak dia, ala ma'idatin ya'kulun, makan sama-sama. Di situlah ada isteri, di situlah ada anak, di situlah ada bapa ni, si suami ni. Fa iza ijtama'u, apabila makan bersama-sama, di atas hidangan tersebut, nazara ilaihim birrahmati, Allah pandang mereka dengan pandang rahmat. Bila Allah pandang dengan pandang rahmat, maka Allah akan memberikan kesejahteraan, Allah murahkan rezeki, Allah berikan ketenangan, anak menjadi anak yang dengar cakap, anak menjadi anak yang soleh dan solehah,
isteri-isteri yang salihah, bila Allah pandang dengan pandang rahmatnya, fayaghfiru lahum, ya Allah ampunkan bagi mereka, qabla an yatafarraqu min mawdi'ihim, sebelum mereka itu berangkat ataupun beredar daripada hidangan tersebut. Ini di antara hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan kepada ketua keluarga ini supaya mereka sentiasa memberi nafkah kepada ahli keluarga, menyediakan makan dan minum. Ini di antara nafkah, makan minum dengan ada tempat perlindungan, rumah tempat mereka tinggal. Ini adalah merupakan tanggungjawab, merupakan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Tapi sekiranya berlakulah keadaan-keadaan yang mendesak sehingga sebelum ini dapat memberikan nafkah yang secukupnya, tiba-tiba berada dalam pandemik COVID-19 ini, keadaan tidaklah seperti mana yang diharapkan sebelum ini. Ini yang kita akan lihat beberapa pandangan di kalangan para ahli ulama bagaimana kita nak menyelesaikan permasalahan ini. Sidang pendengar dan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berkaitan tentang nafkah ini, seorang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, al-julusu ma'al iyali afdalu amil julusi fil masjid?" Soalannya yang berbunyi, "Wahai Rasulullah SAW, adakah duduk bersama ahli keluarga itu afdal ataupun lepak-lepak duduk kat masjid lebih afdal?" Ada orang pergi lepak duduk kat masjid, anak bini tinggal kat rumah, mana lebih afdal? Atau duduk di rumah berserta dengan ahli keluarga, sama dengan isteri, sama dengan anak, mana lebih afdal? Qala, maka Nabi SAW bersabda, "Al-julusu sa'atan 'indal 'iyali ahabbu ilayya minal i'tikafi fi masjid hadza." Duduk 1 saat, 1 jam berserta dengan keluarga itu adalah lebih kusuka daripada beriktikaf di masjidku ini. Walaupun masjid Nabi SAW, kalau kita beriktikaf besar pahalanya, tetapi Nabi SAW memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya duduk bersama ahli keluarga itu lagi besar pahala, lagi disukai oleh Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Anas radhiyallahu an mengajukan lagi soalan. Qultu ya Rasulullah, an-nafaqatu 'alal 'iyali ahabbu ilaika amin nafaqatu fi sabilillah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah membelanjakan ke atas keluarga, mana beri nafkah keluarga itu, adakah terlebih engkau suka daripada berbelanja untuk fi sabilillah? Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dirhamun yunfiquhu ar-rajulu 'ala al-'iyali ahabbu ilayya min 1000 dinarin yunfiquhu fi sabilillah. 1 dirham, kalau kita kata 1 ringgit lah di Malaysia, yunfiqu ar-rajul, yang dibelanjakan oleh seorang suami, 'alal 'iyal, ke atas ahli keluarganya, adalah terlebih kusuka daripada 1000 dinar ia belanjakan fi sabilillah. Fi sabilillah. Ini di antara riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa seorang suami mestilah menumpukan perhatiannya kepada keluarga. Ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepada mereka ini, ada anak. Anak ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah memberikan nafkah kepada anak yang telah dianugerahkan oleh Allah, dan jangan sekali-kali culas, apatah lagi langsung tak mau bagi, kerana ianya akan menyebabkan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan para malaikatnya tiap-tiap hari. Ada 2 malaikat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna fis samai malakaini ma lahuma amalun illa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Sesungguhnya di langit ada dua malaikat. Dua malaikat. Yang kerja malaikat ini sentiasa mendoakan kepada hamba Allah yang mana sekiranya hamba Allah ini gunakan duit ini untuk membelanjakan kepada ahli keluarganya, tidak menghabiskan begitu sahaja. Apa doa malaikatnya? Allahumma a'ti, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepada orang yang menafkahkan kepada ahli keluarga ini gantian yang terlebih baik. Itu sebabnya kalau saya selalu menasihatkan pihak-pihak ini supaya jangan culas membayar nafkah, kerana kalau awak bayar nafkah sekarang ni, yakinlah bahawa malaikat telah berdoa kepada Allah Ta'ala, gantikanlah nafkah ni yang terlebih baik. Tidak ada orang bagi nafkah ke anak ni, dia akan jadi papa. Tapi kalau tak bagi nafkah pada anak, boleh jadi papa. Kenapa? Kerana malaikat yang lain pula berdoa, Allahumma ajil lil mumsikin talafa, ya Allah, ya Tuhanku, pelingkupkanlah mereka yang enggan membayarkan nafkah ini. Allahu Akbar. Ajil, segerakanlah ya Allah. Macam-macam masalah. Masalah sana, masalah sini. Macam-macam. Sakit sana, sakit sini. Sebab apa Allah bagikan sakit? Kenapa? Kerana ianya tidak menunaikan satu amanah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak tegaskan berkaitan tentang bab nafkah kepada bapa-bapa yang ada di sana, supaya mereka ni jangan culas dan jangan langsung enggan untuk membayarkan nafkah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada dua para malaikat yang telah diutuskan untuk mendoakan, sama ada ianya akan mendapat satu rahmat, Allah murahkan rezeki ketenangan, rezeki anak yang soleh, anak dengan cakap dan sebagainya, dan anak berjaya dalam pelajaran, kerana doa daripada malaikat. Malaikat tak ada dosa, kita banyak dosa. Malaikat tak ada dosa. Doa malaikat ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tertanya-tanya, apakah bentuk nafkah ni? Apakah bentuk nafkah? Nafkah ini, nafkah menurut pandangan ulama kita, iaitu kullu ma yahtajul insan min ta'amin wa syarabin wa kiswatin wa maskanin. Nafkah ialah suatu perkara yang diperlukan oleh manusia, sama ada di sudut makanan, minuman, pakaian dan juga tempat tinggal. Ini adalah nafkah. Nafkah. Oleh sebab itu, nafkah ini kepada siapakah yang diwajibkan memberi nafkah? Nafkah ini adalah tanggungjawab seorang bapa. Bapa bertanggungjawab memberi nafkah kepada anak. Wajib ke atas bapa. Dan bapa ini sekiranya tidak memberi nafkah kepada anak, sehingga disebut dalam sepotong hadis Nabi SAW, iaitu isteri Abu Sufyan telah bertanya, wahai Rasulullah SAW, inna Aba Sufyana rajulun syahihun. Wahai Rasulullah SAW, Abu Sufyan ni seorang lelaki tangkai jiring. Tak berikan aku nafkah yang cukup dan juga anak kesayanganku. Bukan dia tak bagi, tapi tak cukup. Bagaimana ni? Maka Nabi SAW bersabda, khuzi min malihi bil ma'ruf. Ambillah daripada hartanya mengikut uruf, keperluan. Bukan ma'ruf tu makna baik. Mengikut uruf, keperluan. Ma yakfiki wa yakfi, iaitu yang cukup bagi kamu dan cukup bagi anak kamu. Berdasarkan hadis ini, para alim ulama menyebut, iaitu iqtisaru wujubin nafaqah 'alal walidi liwaladihi. Ini sudah cukup hadis ini memberi fahamkan kepada kita bahawa wajib memberi nafkah ini ala seorang bapa. Ada seorang bapa. Anak macam mana yang bapa ini wajib beri nafkah? Di sana ada syarat-syarat dia. Di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i menyebut
Di antaranya Al-Imam Mawardi dalam kitab Hawi Kabir juzuk yang ke-11 menyatakan yang pertama an yakuna hurran, bahawa anak itu anak yang merdeka. Zaman sekarang ni tak ada anak hamba. Jika seorang hamba, maka bukan bapa dia yang tanggung, ditanggung oleh tuan dia. Yang kedua, an yakuna faqiran la mala lahu. Anak itu fakir dan tak ada harta. Tapi kalau anak tu ada harta, contohnya anak tu belum lagi dewasa tapi dia dah kaya raya. Ada orang hadiahkan kepada dia, ataupun dia mendapat hadiah, ataupun seumpamanya, ataupun pakcik dia bagi ke, datuk dia bagi, atau seumpama dia jadi kaya raya, dia lebih kaya daripada bapa dia. Maka kewajipan ketika itu tidak tertanggung ke atas bapa. Kalau anak ni memang kaya. Dan yang ketiga, bahawa anak tersebut ajizan anil kasbi, an yakuna ajizan anil kasbi. Anak ni tak boleh kerja. Contohnya, anak ni masih lagi menyambung pelajaran. Anak ni masih belajar. Walaupun umur anak ni lebih 18 tahun, peruntukan undang-undang 18 tahun. Tapi anak ini boleh memohon kepada mahkamah syariah supaya melanjutkan pembayaran nafkah kepadanya, kerana dia seorang yang masih lagi menuntut ilmu. Menuntut ilmu macam mana? Menuntut ilmu ini ilmu yang iaitu berguna dunia dan akhirat. Dan juga syarat dilanjutkan nafkah ini bahawa anak tersebut mestilah ianya menunjukkan kejayaan di dalam pembelajaran. Tapi kalau anak ni sambung belajar corot saja, maka tidak menjadi kewajipan ke atas bapa ni nak sambung nafkah. Ini disebut oleh Profesor Dr. Abdul Rahman As-Sabuni dalam kitab beliau Nizamul Usrah. Boleh dilanjutkan nafkah, tetapi mestilah anak ini menunjukkan kesungguhan bahawa dia memang sungguh-sungguh nak belajar. Kemudian anak ini memang sungguh-sungguh belajar dan memerlukan wang yang secukupnya. Maka boleh diteruskan bermula daripada dia belajar contohnya daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan masuk universiti. Dan nafkah ini juga mestilah dilihat keadaan bapa itu dari sudut senang dan susah dia. Ini adalah berdasarkan sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah fardu ke atas tiap-tiap orang Islam. Manakala kalau anak perempuan walaupun sudah melebihi umur 18 tahun ke atas, dia tidak ada pekerjaan, masih lagi ditanggung oleh bapa, dan bapa kena tanggung dia sehinggalah ia bernikah. Kalau dia sudah bernikah, kemudian jodoh tak panjang, diceraikan oleh suami dia, kembali balik tanggungjawab kepada bapa sekiranya ia tidak berkemampuan untuk menyarakan diri dia dan anak-anak dia. Ini dalam hukum syarak. Kalau dicerai, kembali pada bapa. Kalau tidak dicerai, maka adalah tanggungjawab kepada suami untuk memberikan nafkah. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, syarat bapa yang wajib memberi nafkah ni ialah seorang yang merdeka, dia mampu memberi nafkah dan dia ada lebih untuk diri dia. Kalau dia sendiri pun tak cukup, macam mana dia nak beri nafkah? Oleh sebab itu, kalau bapa ini tidak cukup untuk memberikan nafkah kepada anak dia, barangkali yang berlaku dalam situasi sekarang ini macam mana? Menurut di dalam kitab Al-Bunuwatu wal-Ubuwah, karangan Profesor Dr. Ablah ada menyebut, wal haqqu anna nafaqatal walad wajibatun ala walidihi fa in a'sara fa ala ummihi summa 'ala al-warithi misdaqan liqaulihi ta'ala wa 'ala al-warithi mithlu dzalika. Maksudnya sebenarnya nafkah anak ini adalah kewajipan kepada bapa. Sekiranya bapa seorang yang mu'sir, memang dia ni orang miskin,
Tak ada duit dah. Habis dah. Simpanan pun pokai habis dah. Maka ditanggung oleh ibu anak tersebut. Ibu pun susah. Summa 'alal warith. Kemudian kalau ibu ni pun tak mampu, ibu ni macam-macam usaha dah. Jual kuih, buat jahit baju, macam-macam siang malam kerja. Maka berpindah kepada ahli waris. Ini adalah bertepatan firman Allah Ta'ala dalam surah Baqarah ayat 233, dan waris juga menanggung kewajipan memberi nafkah tersebut jika sekiranya bapa itu sudah tak mampu. Ayat Quran itu ialah bapa meninggal, ulama ambil istimba, ambil sumber hukum bahawa sesungguhnya ahli waris yang lain perlu menanggung. Sebagaimana harta pusaka pergi kepada yang lain, sama ada ditanggung oleh datuk kalau datuk ini seorang yang berkemampuan, ataupun pergi kepada hawashi sudut susur jalur sebelah bapanya. Ini adalah turutan yang disebut oleh syarak sekiranya benar-benar tidak berkemampuan dan orang lain tidak akan boleh terlepas demikian rupa. Contoh, seorang datuk kata, "Hai, saya datuk." Contohnya, takkan saya nak tanggung cucu saya? Tapi kita boleh jawab, sekiranya cucu ni meninggal dunia, ayah dia pun tak ada, mak dia pun tak ada, contohnya, bapa dia tak ada, harta pusaka ni pergi ke siapa? Kalau bapa meninggal, maka kepada datuk. Ketika itu datuk ni tersengih-sengih datang ke mahkamah nak minta harta pusaka daripada cucu yang meninggal dunia. Bak harta pusaka berebut-rebut nak dapat, tetapi bak nak bagi nafkah pakat semua mengelak. Ini tak betul. Ini kena ambil perhatian. Sebagaimana seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah SAW, kepada siapakah saya ini nak beri nafkah, nak utamakan saya ke ataupun orang lain?" Maka Nabi SAW bersabda, "Ibda binafsika biman ta'ulu." Mulakan untuk diri kamu, kemudian orang yang di bawah tanggungan kamu. Kemudian lelaki itu tanya lagi, "Wahai Rasulullah, aku ni ada 1 dinar." Maka 1 dinar itu belanjakan untuk kamu dulu. Kemudian dia kata, "Ada lagi, anfiqhu ala waladik." Gunakan duit 1 dinar tadi untuk anak. Kemudian dia kata, "Ada lagi wahai Rasulullah, anfiqhu ala zaujatika." Kemudian baru bagi ke isteri. Maknanya yang pertama untuk diri, yang kedua untuk anak, ketiga baru ke isteri. Maka mesti utamakan anak. Ada orang zaman sekarang ni dia mampu, tapi dia ni gunakan duit tersebut pada tempat yang lain. Dia beli aksesori kereta lebih daripada keperluan, macam-macam dia beli. Sepatutnya tak perlu. Pakai handphone macam orang kaya. Sedangkan setakat WhatsApp, tengok Facebook je. Sepatutnya dia tidak membeli yang bernilai yang begitu tinggi, mengikut kemampuan. Orang kata tengok baju ni macam mana, sesuai tak sesuai badan tu. Jadi kita tengok dalam keadaan semekupa, ini sengaja culas. Sedangkan ianya berkemampuan untuk memberikan nafkah. Senang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya bapa-bapa ni yang telah diperintahkan nafkah dan enggan membayar nafkah, maka mereka ni boleh dikenakan tindakan. Kenapa? Kerana kebajikan anak itu mesti diutamakan. Sebagaimana dalam kaedah fiqh menyebut, daf'ud dararil akbari muqaddamun. Menolakkan segala kemudaratan yang besar mestilah didahulukan segala-galanya. Ini ada soalan, ada beberapa soalan yang dikemukakan kepada saya. Soalannya di antaranya, "Tuan, saya merupakan seorang pekerja swasta yang telah diberhentikan kerja, manakala isteri saya pula merupakan seorang penjawat awam. Buat masa ini saya tak mampu menanggung nafkah isteri, anak dan segala. Setakat ini saya mampu. Jikalau situasi kewangan sekarang ini bertambah berkurang, adakah tanggungan nafkah dan urusan kewangan keluarga masih menjadi kewajipan saya?" Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah."
Barang siapa yang direzekikan oleh Allah kepadanya, maka berilah rezeki apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikut kemampuan. Soalan di sini kerana isterinya bermewah-mewah. Bermewah-mewah. Barangkali orang kita Melayu ni, dia tak apa faham apa itu nafkah. Selalu orang yang mohon nafkah kat mahkamah ni, dia kata kawan saya tu, suami dia bagi tiap-tiap bulan bagi RM500. Ini tak dapat apa pun. Dia kata, dia bagi kadang 150 je. Nafkah ni apa dia nafkah? Nafkah ikut hukum syarak ialah ta'am. Kalau suami menyediakan makanan, kalau ditanya, suami beli beras, beli gula, barang-barang besar ni, dia kata itu semua suami beli. Kalau maknanya suami telah menyediakan wa kiswa, pakaian, sekurang-kurang 1 tahun 2 kali pakaian, iaitu 2 kali, sekurang-kurang 6 bulan sekali. Dia belikan pakaian, bukan pakaian ni tiap-tiap bulan, tak masuk akal. Macam orang bila bicara minta nafkah edah, masukkan bawa pakaian bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, takkan tiap-tiap bulan pakai tukar pakaian. Ni pun tak boleh, tak diterima. Dan yang ketiga itu maskan. Kalau tempat tinggal telah telah diberikan nafkah. Wa furushin, ada hamparan tempat tidur, ada tilam, ada katil, semua ni dah disediakan. Wa khidmatin, kalau memerlukan orang gaji, disediakan orang gaji. Ataupun yang keenam, kullu ma yalzamu lima isyatiha hasba ma jara bil urfu, ataupun sesuatu keperluan, mengikut keperluan. Mana sekiranya suami dah berikan makanan, tempat tinggal, itu kira nafkah. Nafkah. Adapun dia nak bagikan tiap-tiap bulan tambah lagi 300, dulu bagi 500, keadaan sekarang ini dia kurangkan jadi 300. Makanan telah disediakan, tempat tinggal telah disediakan, dia beri nafkah. Beri nafkah. Itu kena faham, nafkah ni itulah nafkah. Bukan dulu dia bagi 500, sekarang kurang pula jadi 300, keadaan sekarang yang tidak mengizinkan, suami ini masih memberi nafkah kerana telah menyediakan tempat tinggal, dan juga suami juga telah memberikan makanan dan juga minuman kepada si isteri ini. Soalan yang kedua, tuan, dalam situasi COVID-19 ini dan dalam keadaan kewangan yang semakin merosot, adakah anak perempuan berkewajipan untuk memberikan nafkah kepada ibu bapa? Ini dinamakan nafkah anak kepada bapa. Hukum asal ialah bapa beri nafkah ke anak. Sekarang ni bapa pula dalam keadaan sudah tua, bapa pun tak ada duit pencen. Orang kampung mana ada duit pencen? KWSP pun tak ada. Sekarang ni dah tu. Mengharapkan ihsan daripada anak-anak, maka tanggungjawab kepada anak memberi nafkah kepada bapa tersebut. Sudah menjadi kewajipan kepada anak memberi nafkah. Soalan di sini, dia ni anak perempuan, dia kata. Masalahnya sekarang ialah ibu bapa saya ini, saya tidak dapat memberikan seperti mana yang telah saya berikan sebelum ini kerana situasi kewangan terjejas pada masa ini. Dan soalannya, adik-beradik lelaki saya bersikap lepas tangan dan hanya memberi nafkah kepada ibu bapa saya ketika musim perayaan. Ini lelaki. Lelaki ramai begitu. Lelaki ni kira nasib dah tu. Bagi hari raya puasa, hari Aidilfitri, dia salam kat mak dia bagi, atau kat ayah dia bagi. Selalu salam kat mak, ayah dia tak kasih. Ni pun tak betul. Sekiranya bapa ini tergolong orang yang susah, maka berkewajipan kepada anak ini memberi nafkah. Soalan, kita bertanya, saya ni anak perempuan, Ustaz, saya anak perempuan ni, takkan saya tanggung semua? Mengikut hukum PK, lizzakari mithlu hadzal unsayain. 2 bahagian ditanggung oleh si anak lelaki, 1 bahagian ditanggung oleh anak perempuan. Maknanya kalau 800, ataupun kalau kita kata 600 lah,
Tiap-tiap bulan, tiap-tiap bulan 600. Mana bapa 300, ibu 300. Yang bapa ni, perempuan ni tanggung, iaitu 100. Yang ibu ni pun dia tanggung 100. Adapun baki itu ditanggung oleh anak laki-laki. Sekiranya anak lelaki tidak menanggung, maka mahkamah syariah berbidang kuasa untuk memerintahkan anak membayar nafkah. Tapi janganlah sampai pergi mahkamah syariah, malu kita. Walaupun ada rujukan kes yang telah diputuskan oleh mahkamah syariah memberi nafkah kepada bapa, iaitu diperintahkan pada anak memberi nafkah kepada bapa. Tapi kalau boleh, janganlah sampai bawa mahkamah, malu kita. Kita jawatan besar-besar, tengok-tengok bapa pergi tuntut kat kita. Kalau boleh, jangan sampai bawa ke mahkamah. Ini tanggungjawab. Tanggungjawab. Oleh sebab itu, Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala telah menyebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, apakah tanggungjawab? Apakah dia tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh anak? Imam Abu Lais As-Samarqandi berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat 15, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wasahibhuma, hendaklah kamu berbaik-baik dengan keduanya. Siapa ni? Ibu apa? Fid dunya, dalam dunia, ma'rufa, dengan baik. Maknanya musahabah dengan ibu apa ni? An yut'imahuma, beri makan. Idza jaa, bila ibu dan bapa ni lapar, beri makan. Dan berilah pakaian apabila dia tak ada pakaian. Kita pakai cantik-cantik, semua jenis branded belakang. Tiba mak opak ni pakai selekeh je. Dah 10 tahun tak tukar. Kain dia ni kalau duduk boleh koyak. Allah Akbar, malu kita. Malu kita, jawatan besar, mak opak kita baju, kain, semua lusuh-lusuh belakang. Siapa tanggungjawab? Ya anak. Mana dalil? Surah Luqman. Imam Abu Lais berkata, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat 15, apa yang perlu dilakukan oleh anak ni kepada kedua bapanya? Apabila ibu bapa ini ataupun salah seorangnya berhajat kepada makan, kena bagi. Yang kedua, apabila dia memerlukan pakaian, dia kena beli. Yang ketiga, apabila ia memerlukan bantuan, kena tolong. Kalau kita tak boleh rentas negeri sekarang, ya kena isi. Minta isi. Borang iaitu rentas negeri. Mak kata, ni tolonglah mak ni tahu persihat ni. Dia kata, tak ada orang nak tolong mak bawa ke hospital. Ya kena. Kena. Ini tanggungjawab. Yang keempat, idza da'ahu ajabu wa hadarahu. Kalau dia panggil, kena datang. Yang kelima, apabila dia perintahkan melakukan ketaatan, perlu taat. Yang keenam, apabila bercakap dengan kedua bapa ni, cakaplah dengan lembut-lembut, jangan kasar-kasar. Yang ketujuh, alla yad'uhu bismihi. Jangan panggil ibu bapa ni dengan nama dia. Apatah lagi cakap pak, cakapnya, weh orang tua ni. Ini lagi anak derhaka. Yang ke-8, an yamshiya khalfahu. Kalau nak berjalan, jangan berjalan di depan dia, jalan di belakang dia. Yang ke-9, an yarda lahu ma yarda li nafsi. Carilah redha dia sebagaimana yang kamu redha, kamu nak juga bahawa yang kamu suka didapati oleh kedua ibu bapa kamu. Yang ke-10, an yad'a lahu bil maghfirah. Doalah keampunan. Diampunkan oleh Allah dosa kepada kedua ibu bapa. Ini tanggungjawab. Jadi soalan ini bagi perempuan nisbah 1, kalau 3 tu dia 1, lelaki 2. Tetapi kalau dia berkemampuan dan nak bagi semua, ahlan wa sahlan. Kebanyakan anak perempuan lah yang bagi mak opak ni, masukkan duit dalam tabung haji dan sebagainya. Tapi anak lelaki tidak akan terlepas tanggungjawab sekiranya ibu bapa ini dalam keadaan ianya memerlukan nafkah, kerana itu ada tanggungjawab bagi anak lelaki dan juga anak perempuan. Soalan yang ketiga, tuan, semasa prosiding perceraian, saya dan bekas suami telah bersetuju untuk menjaga anak secara bersama. Soalannya, bagaimana dengan nafkah anak dan hal ehwal perbelanjaan anak semasa tempoh joint custody ini, iaitu joint penjagaan bersama ni, macam mana? Untuk menjawab soalan ini, bab hadanah itu satu sudut, bab nafkah satu sudut lain. Sekiranya telah diperintahkan
hak kekal penjagaan diserahkan kepada ibu dan diberikan kepada bapa ini ataupun bekas suami hak lawatan, wajib ke atas bapa juga memberi nafkah walaupun bekas isteri yang jaga. Walaupun bekas isteri yang jaga, nafkah tetap wajib. Mengikut hukum syarak, wajib ke atas bapa ini memberi nafkah ke anak dia walaupun dijaga oleh ibu dia. Lagi apa yang perlu dia bagi? Yang kedua, iaitu nafkah tempat tinggal bagi anak yang telah dijaga oleh bekas isteri dia. Kemudian diberi upah penjagaan. Upah jaga pun wajib. Hukum syarak. Tapi Malaysia kita belum lagi sampai tahap itu. Belum sampai tahap itu. Sebenarnya apabila diperintahkan tentang hadanah, maka upah penjagaan ada hak ke atas orang yang menjaga. Kemudian pembelanjaan semua perlu disediakan, tempat tinggal, utiliti ataupun semua air, api dan sebagainya perlu disediakan oleh bapa anak tersebut. Tapi kita di Malaysia dia lain sekarang ni. Malaysia permohonan kita nafkah permohonan lain, hadanah permohonan lain. Hadanah di bawah Seksyen 82. Contohnya, manakala nafkah kita dalam permohonan yang lain. Dalam permohonan yang lain. Dalam hukum syarak dia begitu. Tetapi kerana undang-undang kita telah berperuntukkan untuk lebih teratur, nafkah anak satu sudut, hadanah permohonan yang lain, supaya ianya teratur dan lebih kemas. Ini tidak menjadi masalah. Tapi itulah tanggungjawab ke atas seorang bapa, walaupun dijaga oleh ibu anak tersebut. Walaupun dijaga oleh ibu anak tersebut. Ataupun dijaga oleh bapa, maka bapalah yang akan memberikan nafkah, ataupun bergila-gila juga nafkah anak tetap diberikan. Dan seterusnya lagi, ada soalan. Soalan yang keempat, tuan, saya merupakan antara suami yang terkesan dengan faktor ekonomi disebabkan COVID-19. Selepas majikan melakukan potongan separuh daripada gaji bulanan saya, semenjak 3 bulan yang lalu, saya berusaha melakukan sebarang pekerjaan sampingan bagi menjara keluarga. Walaupun isteri saya seperti tidak prihatin dengan situasi tersebut dan masih meneruskan kehidupan bermewah-mewah dengan membeli barang-barang yang tidak perlu. Jadinya tuan, boleh tak saya nak dapatkan pandangan tuan? Adakah saya mesti bertanggungjawab untuk memenuhi hasrat isteri yang masih bermewah-mewah tersebut, atau saya sekadar menyerahkan nafkah mengikut sekadar yang mampu? Merujuklah kitab Nizamul Usrah karangan Dr. Abdul Rahman As-Sabuni menyebut bahawa yura'a fi taqdirin nafaqah wa tawabi'iha yusruz zawji wa haliz zawjati wa 'adati ahli al-balad wa halul waqti wal is'ar. Maksudnya bab nafkah ni kita kena tengok penentuan nafkah dari sudut senang suami, keadaan isteri, dan juga adat dalam sebuah tempat tersebut, dan suasana waktu, dan juga barang. Kalau duduk di Kuala Lumpur, kos kehidupan ini lain. Kalau saya di Melaka contohnya, orang Jasin tak sama dengan orang Lugah. Orang Jasin tak sama dengan orang yang berada di Shah Alam. Orang Jasin tidak sama dengan orang yang berada di Bangi. Apatah lagi Bandar Baru Bangi dan sebagainya. Maka ini adalah mengikut kebijaksanaan para hakim melihat kepada iklim, tempat, suasana dan sebagainya dan adat setempat. Ini kalaulah contohnya si isteri memohon nafkah, maka hakim mesti melihat faktor-faktor tersebut, yusrul zawj, halul zawjah, wa 'adatu ahli al-balad, halul waqti wal is'ar. Keadaan senang tak atau susah suami, kalau difardukan sampai 1000 dia pun tak mampu, lama masuk penjara pula kena COVID lagi susah. Dan lihat juga keadaan si isteri, kalau bagi 50 begitu, dia duduk contoh di Bandar Baru Bangi,
Wa'adatu ahlil balad, bagaimana keadaan contoh tempat tersebut. Wahalul waqti, keadaan sekarang ini COVID-19, dia diambil kira. Wal is'ar, dan juga harga barang-barangan sekarang ini adalah perlu kita teliti. Dan sekiranya suami tidak mampu nak membayar, walaupun telah difardukan ke atasnya sebanyak RM400 tuan-tuan. Mengikut keadaan. Contohnya kita merujuk kepada haddul kifayah. Haddul kifayah. Haddul kifayah, kalau di Melaka haddul kifayah, bagi ketua keluarga ialah 650. 650. Bagi isteri 450. Bagi anak yang tak bersekolah lagi 200. Kalau sekolah tambah 50. Ini mengikut negeri ya. Selangor desa. Adapun negeri Melaka tak sama dengan wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan tidak sama di negeri Selangor. Selangor tidak sama dengan Orang Negeri Sembilan. Ini kena merujuk tempat haddul kifayah, kadar keperluan. Dia tidak boleh berlebihan. Kena haddul kifayah. Kerana dalam Islam ni ada daruriyat, ada dinamakan di sana keperluan. Mana perlunya? Yang lebih itu adalah sebagai contohnya tahsinian, untuk bagi cantik-cantik. Ataupun daruriyat, ada lagi satu hajiat. Ni perlu ni. Maka hakim perlu melihat dalam 3 keadaan. Daruriyatnya bagaimana? Iaitu daruriyat haddul kifayah ialah 650, tetapi ada hajiat. Tahsinian, barangkali suasana sekarang ni tak ada tahsinian, cukup hajiat. Difardukan 450. Tapi dia tak mampu nak 450, dia mampu 300. 300, hakim boleh suruh dia bayar 300, tetapi 150 menjadi hutang. Apabila ianya ataupun keadaan ekonomi sudah stabil, kita doakan begitu, gajinya sudah naik dan keadaannya juga boleh membayar balik nafkah, hutang tadi 150 hendaklah dibayar. Kecuali isteri ni seorang yang salihah, dia kata saya halalkan bang. Itu terlebih baiklah. Dalam keadaan suasana sekarang ni, perlulah sama-sama memahami, kerana apabila diakad nikahkan, aku terima nikahnya, maka di situ satu ikatan kontrak sudah ada. Oleh sebab itulah wujudnya harta sepenjarian, kerana wujudnya harta sepenjarian adalah disebabkan ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Soalan seterusnya, saya tak masuk lagi bab hadanah lagi. Bab hadanah. Soalan seterusnya yang kelima, jika janda kematian suami dan berkahwin lagi, nafkah untuk anak-anak siapa? Suami baru ke atau suami atau siapa? Bagi anak dengan suami yang pertama dah meninggal dunia, dan tanggungjawab nafkah anak ini adalah tertanggung kepada ibu. Ditanggung pada ibu. Kalau ibu tidak berkemampuan, pergi kepada datuk dia. Pergi kepada datuk dia. Kalau tak ada datuk, baru pergi ke sebelah, iaitu saudara seibu sebapa dengan arwah ini. Manakala suami yang baru, kalau dia dalam keadaan rela hati untuk membantu sama, ahlan wa sahlan. Tetapi pada hakikatnya dia tidak berkewajipan membayar nafkah untuk anak orang lain. Anak orang lain. Kalau dia nak bayar, alhamdulillah. Ini dari sudut hukum syarak. Tapi kalau sudah sekiranya dia nak membantu, itu adalah lebih baik. Kalau dia tidak membantu, dia kata itu bukan anak aku. Oleh sebab itulah apabila seorang perempuan dia berkahwin, hak hadanah ini sudah berpindah. Dijaga oleh neneknya. Oleh bermaksud bila nenek jaga, nenek yang beri nafkah. Nenek yang akan beri nafkah kepada anak tersebut. Apabila terutama kalau suami itu sudah meninggal ataupun ayah budak ada anak ini sudah meninggal dunia ataupun ditanggung oleh datuk dia. Ini dari sudut susunan memberi nafkah. Soalan yang keenam, seorang wanita telah berpisah lebih 20 tahun dan ada 2 orang anak. Bekas suami tidak ambil tahu
nama wanita tersebut telah berkahwin semula dan perbelanjaan ditanggung suami baru, adakah anak-anak wanita boleh tuntut dari bapa kandung? Ya, boleh. Apabila sudah berpisah, anak-anak ni boleh tuntut. Boleh tuntut daripada bapa kandungnya. Bapa kandungnya. Dan wajib bapa kandungnya memberikan nafkah. Apa bentuk nafkah? Iaitu al-makal, iaitu makanan, masyrab, minuman, tempat tinggal. Kalau susu, kena kira dari sudut ujratut tabib, nak pergi ke hospital berapa, bukanlah tiap-tiap bulan hamba Allah ni sakit. Jangan pula kita senaraikan untuk perubatan, walaupun dalam haddul kifayah, setengah negeri dia masukkan perubatan iaitu RM50. Tapi bukanlah sepanjang bulan orang ni sakit. Haddul kifayah menyinaraikan perubatan RM50. Maka ujratul tabib, datu kemudian harga ubat dan seumpama ni, ini adalah merupakan keperluan yang wajib ke atas bapa memberi nafkah kepada anak tersebut. Timbul soalan. Dia kata, dulu saya gaji besar, tapi sekarang ni keadaan tidak mengizinkan, gaji saya pun dah dikurangkan. Tapi mujurlah, dia kata masih ada kerja lagi. Mujur ada kerja lagi. Macam mana keadaan begini? Sekiranya telah diperintahkan oleh mahkamah nafkah anak sebanyak RM400. Tapi sekarang dia tak boleh bayar. Dia jangan biarkan berlalutan semikian rupa sebab dia tak mampu. Dia tak mampu. Kalau dia biar, nanti buat penguasaan perintah, hutang dia sampai kepada RM15,000, RM25,000 dan sebagainya. Ini jadi akan jadi panjang. Dia akan jadi panjang. Macam mana? Kalau dia tidak berkemampuan, maka dia kena segera pergi ke mahkamah untuk minta kepada mahkamah ubah perintah. Ubah perintah. Ubah perintah. Hukum syarak membenarkan ubah perintah. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Usulul Muwarafa'at Asy-Syar'iyyah fi Masail Ahwal As-Sahsiyah. Ada menyebut bahawa sesungguhnya apabila keadaan ataupun suasana ianya berbeza. Contoh dulu perintah nafkah ialah 150. Bolehlah harga contohnya murah. Tapi sekarang ni harga dah mahal. Isteri ini, ibu yang jaga anak ni boleh mohon kepada mahkamah untuk ubah perintah daripada 150 kepada 300. Contoh perintah dulu anak umur 5 tahun. Sekarang anak dah umur 12 tahun. Boleh mohon. Sebagaimana yang disebut, walamma kanat nafaqatus saghir nafaqatan hajatan wa kifayah. Nafaqata hajatin wa kifayah, bila mana nafkah anak adalah nafkah hajat dan kifayah, maka sesungguhnya ia akan bertambah apabila hajat anak itu bertambah. Itu kena faham. Nafkah anak kecil ini nafaqata hajatin wa kifayatin. Bila bertambah hajat disebabkan sudah tambah umur, bertambahnya keperluan, maka wajib ke atas bapa ini kena tambah. Ini kewajipan. Wa mani'ul abi fi amrihi, adapun bapa yang enggan melaksanakan perintah anak yang telah dipardukan disebabkan dia tidak berkemampuan atau melebihkan keperluan anak dengan sesuatu yang tidak termasuk dalam perintah nafkah, hakim dalam memeriksa keadaan bapa. Oleh sebab sekarang ini kalau dalam penguasaan perintah kita ada pemeriksaan terlebih dahulu. Dan penguasaan perintah kita periksa dulu adakah boleh diteruskan dengan pemerintah. Kita kena taksirkan kos tersebut. Hakim membenarkan, barulah boleh diteruskan, prosidkan permohonan tersebut. Jadi inilah dalil yang disebut dalam kitab Usulul Murafa'at. Dalam Usul Murafa'at menunjukkan bahawa sesungguhnya perintah ni boleh diubah. Keadaan sekarang suami tak mampu, dia takut berterusan panjang, maka dia berhujah bahawa inilah kemampuan yang ada, turun sikit. Turun. Ataupun dia mampu untuk bayar sikit tapi dikekalkan, takut hutang dia
tinggi. Ikutlah kadar keperluan. Sebelum ini barangkali tahsiniat dengan makan di KFC, buat macam-macam belilah. Kalau perintah pertama tu masuk, nak pergi KFC, nak pergi 500 seorang. Sekarang ni itu tahsiniat. Daruriatnya ialah 500. Maka mohon kepada mahkamah supaya diubahkan perintah situasi sekarang ini menjadikan 500. Syarat membenarkan. Syarat membenarkan. Begitu juga segera perintah anak dulu 150, tetapi anak sekarang sudah besar, memerlukan kepada 400, maka anak tersebut ataupun ibu yang diberikan hak jagaan anak boleh memohon kepada mahkamah untuk ubahkan perintah. Ini kena faham. Kepada sidang pendengar yang hadir, yang dengar, kena faham, boleh diubahkan perintah, sama ada minta dikurangkan ataupun minta ditambah. Kalau nak kurang, mesti alasan yang kukuh. Mestilah alasan yang kukuh yang disebut oleh ulama, lamma kanat nafaqatus saghir nafaqata hajatin wa kifayah. Kita kena tengok haddul kifayah dan juga kita akan lihat kepada keperluannya. Soalan yang seterusnya. Ibu meninggal dunia, tiada harta yang ditinggalkan. Datuknya tidak mampu. Ayah saudara tidak ambil tanggungjawab. Siapa yang harus bertanggungjawab? Dalam isu ini, barang siapa yang tidak berkemampuan, maka Baitul Mal lah yang akan bertanggungjawab. Baitul Mal lah akan bertanggungjawab. Tetapi permohonan kita ini akan dibawakan seperti jawatan kuasa yang akan menilai adakah mereka ini berhak ataupun tidak mendapat peruntukan Baitul Mal. Kita ada peruntukan Baitul Mal. Oleh sebab itu, mahkamah mana-mana contohnya harta pusaka yang tidak ada ahli waris, maka pergi kepada Baitul Mal. Oleh sebab itu, Baitul Mal ni perlu banyak duit. Dengan apabila Baitul Mal ini berjalan dengan bersistem, inilah kita nak bantu. Kita akan bantu orang yang susah, kita akan bantu orang yang tidak ada ahli waris, kita akan bantu mereka ni daripada Baitul Mal ini. Maka Baitul Mal akan melihat kepada ibu ini menjadi ibu ayah ini dah meninggal dunia, ibu ayah dah meninggal dunia. Sekarang ni siapa yang jaga? Datuk dia jaga. Datuk pula tak mampu. Maka Datuk kena mohon kepada Baitul Mal, dan Datuk ini telah disiasat bahawa dia seorang yang miskin, dia pun juga boleh mendapat peruntukan Baitul Mal. Begitu juga cucu yang dia jaga, dia termasuk orang yang miskin, maka boleh juga dikategorikan orang yang susah. Jadi Datuk kalau dia menjaga seseorang akan dapat 650, anak ini boleh dapat 200. Macam mana cara nak kira? Contohnya kalau dia ada sumber, sepatutnya dia memerlukan dalam sebulan ialah 800. 800 semua. Ataupun 850 tadi. 650, 200. Dia kerja jugalah, ada kerja sampingan, hanya dapat 300. Dapat 300. Maknanya Baitul Mal akan tanggung sebanyak 550. Bukan Baitul Mal bagi 850. Baitul Mal akan beri 500. Yang baki 550, yang baki itu untuk menyara cucu yang ada. Oleh sebab itu, kita perlu tolong juga negeri-negeri untuk banyakkan hasil mahsul bagi Baitul Mal. Kalau Baitul Mal berjalan dengan baik, munazzam, maka dapat membantu orang Islam sebagaimana yang ditanyakan kepada saya pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah contohnya berkaitan tentang nafkah. Nafkah. Sekiranya bapa ini enggan membayar nafkah, hukum syarak membenarkan bapa ini dipenjara. Dipenjara. Janganlah sampai nak kena penjara. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Ahkam Usrah fil Islam, idzam tana'a man wajaban alaihi nafaqatu 'anil infaq ala qaribil mustahiq laha yuhbas. Apabila enggan seorang bapa memberi nafkah kepada anaknya, maka bapa boleh dipenjara. Sebab apa bapa kena penjara? Walau kana aban, sekalipun dia bapa. Kenapa? Kerana enggan membayar nafkah kepada anak ini, ta'ridun nafsi lil talaf wa dhiya, kerana dia menyebabkan terdedah kepada kemudaratan
dan bahaya kepada jiwa anak tersebut. Kalau hidup pun anak dia, kalau meninggal pun anak dia. Itu sebab kena jaga. Anak dia, hidup pun anak dia, mati pun anak dia. Justru itulah Islam menekankan permasalahan ini sekiranya ada terdapat bapa-bapa yang sengaja culas tak mau bayar, maka perlulah diambilkan tindakan kepadanya, kerana sesungguhnya Abdullah diriwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, annahu habasa aulada ammin fi nafaqati binti ammin lahum imtanau an nafaqatiha. Asasnya iaitu hukum penjara kepada orang yang enggan memberi nafkah ni ialah tindakan Sayyidina Umar radhiyallahu an telah memenjarakan anak lelaki bapa saudara yang telah diperintahkan nafkah ni, yang enggan memberi nafkah kepada anak perempuan bapa saudaranya itu. Ini kalau tak mampu, itu yang dinaik boleh sampai kepada pakcik, kepada anak pakcik dan sebagainya. Dan soalan isteri tinggal bersama keluarga suami, makan minum dari mentua, suami tiada lagi duit belanja barang dapur, adakah dikira suami tidak perlu beri nafkah kerana mentua telah sediakan? Berkenaan tentang nafkah ni disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Sekiranya suami tinggal di rumah isteri ataupun di rumah bapa isteri, redha ia. Mana isteri pun redha. Isteri di rumah, suami pun tinggal, dia redha. Kemudian tinggal ataupun tinggal dengan mak mentua, bapa pun redha, kau tinggallah rumah ni. Maka ia dikira telah memberi maksud bahawa tidak wajib bagi lelaki ini menyediakan tempat tinggal. Tak wajib bagi lelaki ini menyediakan tempat tinggal sebab dia redha. Apa hujah ulama Syafi'i dalam kitab I'anah? Perempuan, ianya boleh, seorang perempuan boleh memberikan pinjam kepada suami, motor pinjam, kereta pinjam. Maknanya boleh memberikan kepada suami, disuruh pinjam, ataupun boleh diberikan kepada suami untuk bagi terus. Begitulah kalau rumah ini kalau dia redha, tidak menjadi hutang bagi si suami, tidak menjadi hutang bagi si suami. Jika ibu minta hajat yang menyusahkan anak perempuan, contoh ibu minta anak beli kereta dan bayar hutang rumah 100,000, adakah anak perempuan itu wajib tunaikan hasrat? Pada hukum asal, taat kepada ibu bapa adalah wajib. Taat kepada ibu bapa adalah wajib. Ketika mana ditanya kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik ditanya, wahai Imam Malik, macam mana ni? Macam mana saya ni suruh balik pergi ke Sudan? Adakah dalam satu riwayat, seorang lelaki berjumpa kepada Imam Malik, tanya, sesungguhnya bapaku sekarang berada di Sudan, boleh menulis surat supaya aku balik ke Sudan? Apa Imam Malik kata? Taatlah bapamu dan jangan derhaka pada ibumu. Ibu dia pula kata, jangan balik ke Sudan. Imam Malik jawapan, taatlah bapamu dan jangan derhaka pada ibumu. Manakala Imam Abu Lais As-Samarqandi pula berbeza pandangan. Imam Abu Lais, bukan Imam Abu Lais Samarqandi. Imam Lais berkata, taatlah ibumu. Taatlah ibumu mana tak balik ke tidak balik ke Sudan. Ini kalau berpisah. Soalan ini, jika ibu minta hajat yang menyusahkan anak perempuan, maka tengok keadaan. Mengikut keadaan, mengikut kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalaulah sampai bayar hutang rumah sampai 100,000, sedangkan dia tidak berkemampuan, dia bayarlah mengikut kemampuannya sahaja. Kerana tidak boleh sampai kepada menyusahkan dan membinasakan pada diri. Ini memang telah dibahaskan oleh ulama berkaitan tentang taat pada ibu. Contohnya ibu suruh suami ceraikan isterinya, ini juga telah dibahaskan oleh ulama. Kesimpulannya, pandangan ulama berkaitan perintah ibu, sekiranya ianya sudah bercanggah hukum syarak, kalau kita tak ikut tidak termasuk orang yang derhaka ibu bapa, tetapi sekiranya ianya boleh dilaksanakan, maka hendaklah kita taat kepada kedua ibu bapa. Inilah yang disebut oleh para alim ulama. Dapatlah kita rumuskan dalam perbincangan yang begitu ringkas ini, bahawa sesungguhnya hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi, apabila sesungguhnya ditanya kepada Nabi SAW, kepada siapakah yang patut saya taat, iaitu kepada ibu.
Tanya lagi ibu last kali bawa pada papa. Hadis yang menunjukkan bahawa cinta kepada ibu dan kasih sayang ini sebab apa? Kasih sayang ada tiga kali ganda, kerana ibu ni yang mengandung, ibu yang melahirkan anak, ibu yang menyusukan anak. Maka oleh sebab itu, ibu ini perlu kita taat sekiranya ibu ni tidak menjuruskan kita kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini kita kongsi bersama dapat manfaatnya. Apa yang benar itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada kekurangan apa semua ni adalah daripada kelemahan yang ada pada diri saya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.